Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita sambung bacaan kitab Usul Tauhid, yang mana kita berada pada muka surat 9, ya. Muka surat 9 kita sambung pada baris yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiap-tiap yang mewujud yang lain daripada zatnya zat Allah dan segala sifatnya, yakni sifat Allah. Tiap-tiap yang mewujud, mewujud maknanya yang ada dirinya, sesuatu yang ada dirinya. Bahasa Arab mewujud ni sesuatu yang ada dirinya. Makna yang ada dirinya, kita boleh melihat dengan panca indera kita, ataupun kita boleh kesan dengan panca indera kita. Itu dipanggil mewujud. Maka mewujud ini yang selain daripada zat Allah dan sifat Allah. Zat Allah kita panggil mewujud juga. Sifat Allah pun mewujud, yakni sifat-sifat ma'ani Allah, ya. Sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala tu. Jadi zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah ada, ya, benda yang ada, suatu yang ada dirinya. Begitu juga makhluk pun yang terdiri daripada zat makhluk yang dipanggil jirim, dan sifat makhluk yang dipanggil sebagai aradun, ya. Itu pun kita panggil mawujud juga, ada ada diri dia. Baik, jadi setiap yang mawujud itu, apa dia yang mewujud ini? Iaitu makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hambanya hamba Allah. Hambanya yang ni daripada kalangan jin dan manusia, dipanggil hamba lah. Abdun min ibadillah. Kalau makhluk ni dia umum, termasuk binatang dipanggil makhluk, ya. Tumbuh-tumbuhan, jamadat, benda-benda yang tak bernyawa, semua nama dia makhluk. Setiap perkara yang diciptakan oleh Allah dipanggil makhluk, ya. Setiap perkara yang diciptakan oleh Allah ni makhluk. Langit makhluk Allah Ta'ala, bumi makhluk Allah, matahari makhluk Allah, manusia makhluk Allah,
jin makhluk Allah, iblis makhluk Allah Ta'ala, kambing makhluk Allah, masjid makhluk Allah, semua dipanggil makhluk. Baik, itu makna setiap perkara yang mawujud selain daripada zat Allah dan sifat dia. Dan jikalau adalah mereka itu, makhluk dan hamba Allah ini, semulia-mulia makhluk ini sekalipun, contohnya iaitu seperti segala anbiya-nya, segala nabi-nabinya dan rusulnya, yakni segala rasul-rasulnya, dan malaikahnya, malaikatnya, dan awliya'nya, wali-wali Allah, dan raja-raja yang berdaulat, dan panglima, dan kesakti, dan berhamana yang tiada tolok di dalam dunia ini sekalipun, ya. Sekalian mereka itu, dia kata, hambanya jua, ya. Walaupun makhluk Allah ni semulia-mulia makhluk di dalam alam ini, di kalangan para nabi dan rasul, ya. Nabi Rasul ni makhluk yang istimewa, kerana pangkat Nabi dan Rasul ini tidak boleh diusaha untuk diperoleh dengan banyaknya ibadat dan sebagainya, kerana ini anugerah Allah, ya. Begitu juga semulia-mulia makhluk, ya, malaikat, para malaikat Allah Ta'ala, wali-wali Allah, para raja panglima, ya, kesakti dan juga berhamana. Ini dalam sistem kasta Hindu ada sebutlah, yang paling tinggi kan berhamana, yang nombor 2 kesakti. Tak tahu dia sebut sebab apa, cuma dia nak cerita pangkat manusia, ya. Nak sebut pangkat manusia yang tinggi-tinggi pangkat. Dia bagi contoh ini, bukan ada apa pun, contoh, ya. Dengan dia kata kitab ni ada unsur Hindu pula, tak, dia dah bagi contoh, ya. Contoh yang orang yang dianggap mulia oleh manusia, dan juga contoh bagi yang orang yang mulia di sisi Allah, yang anggap mulia oleh manusia, seperti raja, panglima, kan, berhamana ni. Ini mulia sisi manusia, ya. Yang tiada tolok bandingannya dalam dunia ni. Tak ada lah lebih tinggi daripada mereka ni, nah. Semua ini makhluk Allah. Paling tinggi dipanggil hamba Allah. Semua makhluk ini paling tingginya, ya, di sisi Allah tetap menjadi hambanya. Walaupun tinggi pangkat dia di sisi manusia, tetapi di sisi Allah Ta'ala mereka ini bertaraf hamba, tidak lebih daripada itu, ya. Bila kata hamba, mana ada tuan dia, mana Allah Ta'ala itu tuan, ya. Kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita menyedari kata diri kita hamba, maka pegangan kita, kehidupan kita, pegangan kita, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebagai hubungan seorang hamba dengan Tuhan dia, ya. Kerja kita ubudiyah, kerja kitanya ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah. Baik. Dan di bawah perintahannya, dan di bawah perintahan Allah juga, dan akhirnya mati dan buruk, yakni binasa ni.
nak cerita apa? Nak cerita segala perintahan Allah Ta'ala tu, segala perbuatan tidak ada. Ya, dalam tajuk kita bincang dulu, tauhid ni maknanya keesaan Allah Ta'ala pada zat dan sifat Allah, dan segala perbuatan Allah, dan segala hukum dan segala perintahannya. Ya. Jadi keesaan Allah Ta'ala pada segala perintahan Allah, mana tidak ada di sana satu zat melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang esa pada pemerintahan dia. Ya, esa pada pemerintahan dia, maknanya tidak ada suatu yang lain yang berkongsi dengan Allah Ta'ala pada pemerintahan. Ya, tak ada. Yang ada Allah, yang selainnya tu hamba dia. Maka hamba tu di bawah pemerintahan dia, di bawah tadbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan di bawah kekuasaan pemerintahan dia. Ya. Yang hamba ini akhirnya akan mati dan akan buruk. Dia akan mati, dia masukkan dalam kubur jasad dia, akhirnya akan jasad tu akan hancur. Ya. Busuk, dia membusuk kemudian hancur. Itu saja makhluk Allah Ta'ala, ya, yang digelar sebagai hamba ni. Tidak lebih daripada itu dan tidak kurang daripada itu. Baik. Jadi tidak ada manusia yang mendakwa kata diri dia sama dengan Tuhan, tak. Ya. Hamba-hamba Allah, Tuhan-Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Ya. Ada di kalangan daripada orang yang belajar ajaran batiniyah, ajaran sesat. Ya. Dia menganggap kata diri dia ini, diri dia boleh naik sampai martabat ketuhanan dan bersatu dengan Tuhan, dipanggil al-ittihad wal hulul. Ya, bersatu secara ni fizikal ataupun secara roh, secara hakikat roh ni. Dalam diri dia tu ada segala sifat-sifat ketuhanan, dan macam-macam pegangan lagi, sampai peringkat apabila dia naik pada peringkat ketuhanan dan dia bersatu dengan Tuhan, maka tidak ada sebarang syariat. Itu semua ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran ni. Sebab tu pengarang kitab kita dia dia nak ajak kepada kita tauhid hak sebenar, ni tauhid mengesahkan Allah Ta'ala ni pada pemerintahan Allah. Maknanya semua makhluk dan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dipanggil hamba Allah, berada di bawah ta'alluq dan perintah Tuhan. Ya, berada di bawah ta'alluq dan perintah dia. Tidak boleh lebih daripada itu. Ini nak tolak golongan ajaran sesat, ya, yang menyimpang, ya, yang dia salah faham tentang ajaran hak sebenar. Ya. Baik. Dan dinamakan akan sekalian mereka itu, yang ini tiap-tiap yang mawujud, ya, yang lain daripada zat dan sifat Allah ni, yang ada, tiap-tiap benda yang ada, yang wujud ni selain pada zat dan sifat Allah, dinamakan hamba Allah. Kita kena faham. Jadi hamba ni dia tak boleh naik taraf dia. Paling tinggi taraf dia sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu martabat paling tinggi di sisi Allah, tetapi tetap seorang hamba. Kan? Nabi kita, kan,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Nabi ni semulia-mulia makhluk alal itlaq. Semulia-mulia makhluk ya, tak boleh dibanding dengan siapa dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Nabi juga tarah dia sebagai seorang hamba Allah dan Rasul Allah. Dan di sisi Allah, ya, mana-mana makhluk Allah Ta'ala yang mengakui dirinya sebagai hamba Allah, itulah martabat paling tinggi. Dipanggil martabat ubudiyah. Ya, martabat ubudiyah. Itulah martabat paling tinggi di sisi Allah. Ya. Martabat apa? Ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah. Baik, nah. Dan dinamakan mereka itu hamba Allah, dan makhluknya dinamakan makhluk Allah, dan makdurnya makdur Allah. Kenapa dinamakan tiap-tiap perkara yang ada ini selain pada Allah dan selain pada zat dan sifat Allah dinamakan makdur? Banyak nama lah. Kita ni dinamakan hamba Allah, kita juga dinamakan makhluk Allah. Sebab apa dinama makhluk? Kerana kita diciptakan, panggil makhluk, ya. Dan kita ni dinamakan makdurnya makdur Allah. Kita berada di bawah qudrah Allah Ta'ala. Makdur maknanya yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Ya, semua kita dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya, dinamakan makdur. Ya. Dan makhur Allah Ta'ala, kita yang dikerasi oleh Allah, dikuasai. Ya. Allahu Al-Qahhar, nama-nama Allah kan, Al-Qahhar. Maka kita ini dikerasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna di sepenuhnya. Sepenuhnya. Mana apa yang kita buat ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azali. Ya. Kita tidak keluar daripada ketentuan Allah, dan tak keluar daripada kerja ataupun pelaksanaan kudrah Allah Ta'ala kepada kita, tak keluar. Dan kita juga dinamakan alam, bukan alim, alam. Alam ini setiap perkara yang selain Allah namanya alam. Kullu ma siwallah, setiap benda yang selain pada Allah dinamakan alam. Dan mungkin, kita ni semua dinamakan mungkin. Ya? Mungkin ini perkara yang boleh menerima salah satu daripada dua perkara yang bertentangan. Itu nama mungkin. Kita boleh terima salah satu daripada keduanya, seperti gerak dan diam. Ya, gerak diam itu sifat bagi kelakuan yang ada pada kita lah, pada makhluk. Ya, kelakuan yang ada pada benda baru ni, macam kita ni. Kita boleh bergerak, kemudian kita boleh diam. Kita boleh terima salah satu daripada keduanya. Kita boleh terima tinggi dan rendah. Ya? Kita boleh terima hitam dan putih. Jadi setiap perkara yang boleh terima salah satu daripada dua benda yang bertentangan, nama dia mungkin. Itu dibahaskan dalam ilmu tauhid, kan? Nama mungkin. Allah Ta'ala tak boleh panggil mungkin kerana dia tak terima salah satu, kan? Kita boleh terima salah satu dua yang bertentangan. Kita boleh kuat dan boleh lemah, betul? Kita buat kerja daripada pagi sampai
petang. Daripada pukul 8 pagi sampai 3 petang. Mai 3 petang kita nak menyangkui tengah-tengah panas, kita tak larat dah. Cangkui juga dah lain rebah. Tanya pasal apa rebah ni? Dia kata tak ada apa dah, tak ada tenaga, tak ada bayang habis dah. Dah dekat pun tak larat dah. Kan? Lepas tu mana api tenaga ni? Habis dah, dia tak ada. Itu tanda kita mungkin, ya, kita boleh menerima salah satu dari dua sifat yang bertentangan. Ya, kita ada kekuatan, kemudian kita boleh menerima kelemahan. Kita ada kekuatan, kemudian satu ketika kita boleh digantikan dengan lemah. Kemudian kita berehat, makan, kan, pulih tenaga balik, mai balik kekuatan, hilanglah lemah. Tu nama dia mungkin. Kalau ada macam ni, Allah Ta'ala ada orang macam tu. Dia buat alam, buat dunia ni alam sampai seminggu tak larat, rehat sah. Lepas tu, lepas seminggu sambung pula buat alam ni pula. Itu bukan Tuhan, ya. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, dia tak terima lemah. Allah Ta'ala sifat dengan kudrat, dia tak terima lemah, dan dia sebelah pihak aja. Sebab tu sifat Allah Ta'ala tu wajib, ya. Wajib ni makna mesti dan tidak berubah. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat selama-lamanya. Manusia dia boleh berubah sifat dia kepada sifat yang berlawanan. Boleh berubah. Dulu kita muda, kemudian menerima tua. Dulu kita rendah, kemudian kita menerima tinggi, ya? Dan kainat, kainat dinamakan juga makhluk atau kita ni semua, nama kainat pun dipanggil juga kain, suatu benda yang wujud, dan mawjudat yang jaizat. Kita juga dipanggil mawjudat, suatu benda yang ada diri yang harus, ya. Jaizat makna yang harus, yang bersifat sekaliannya itu dengan baharu dan kekurangan dan kehinaan dan kelemahan dan kedhaifan, yang adalah sekalian mereka itu sentiasa di dalam berkehendak dan berhajat dan berubah-ubah dan ada akhir dan berkesudahan, ya? Itulah yang dinamakan mungkin kita semua ni. Kita semua ni, tuan-tuan. Ini sebab apa dia habaq ni? Dia nak beritahu tentang keesaan Allah dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Dia nak beritahu bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Kan? Kalau kita tanya lah ni, apa bukti ada Allah? Macam mana kita nak jawab? Allah tak nampak, tak boleh dirasa, nak pegang apa semua. Macam mana kita nak jawab? Kalau orang tanya kita lah, kan? Kalau orang yang tak percaya Tuhan lah, ada percaya orang tak percaya Tuhan lah ni di kalangan masyarakat kita, ya. Orang tak percaya Tuhan ada. Orang Melayu pun ada. Dia tak percaya ni, generasi yang ada lah ni, muda lah ni, dia tak percaya pada Tuhan, kan? Murtad lah. Hak satunya golongan yang tidak mempercayai kepada Tuhan daripada generasi muda ni ada, kan? Kalau generasi ni dia berkembang biak, macam mana? Dia nak kahwin, nak buat semua, dia ikut cara kita lah. Tapi bila mai pegang tak ada Tuhan. Kahwin tu dia nak daftar, kan, nak dapat pusaka apa esok ni mati. Macam tu
bab duit dia kira. Bab harta benda dia kira. Tapi bab percaya Tuhan tak. Yang ke depan esok macam orang putih kan. Kahwin cara Kristian, mati pun ke bumi cara Kristian. Percaya tak percaya Tuhan. Gereja seumur hidup tak pernah pergi. Tu cara orang putih. Dia main kat orang Islam kita lah ni. Semua penyakit di dunia barat telah hinggap pada dunia Islam. Termasuklah kepercayaan. Termasuklah kepercayaan. Ya, dah. Dia tak percaya. Dia tanya kita, apa bukti? Kita tak boleh jawab kan? Habis. Kita tak boleh jawab, tu menang dia. Jadi dalam kitab ini, dia mulakan dengan kita. Kita ni bukti adanya Tuhan. Kita ni bukti adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kerana Allah Ta'ala tu ghaib, tak nampak. Allah Ta'ala ni ghaib, tak boleh dilihat. Jadi benda yang tak boleh dilihat, tak nampak tu perlu dibuktikan. Ya? Benda yang tak nampak kena bukti. Kena bukti dengan benda yang nampak. Ya? Ataupun benda yang dikesan oleh panca indera. Contoh saya bagi. Contoh dia apa? Contoh tuan-tuan boleh tak bagi benda mudah dalam dunia ni, tak nampak kan, tetapi boleh kesan kewujudan dia. Bagi satu contoh. Ya? Ikan kering. Tak dengar ikan kering ni. Elektrik. Itu satu contoh kan. Contoh dia macam gas, kita tak nampak. Kita masuk pi dapur kan, kita ada bau gas. Jadi akal kita secara automatik kan, terus kata gas bocor, betul tak? Kita masuk dapur, kita tanya mah bini kita lah. Contoh kan, ni apa bocor ni, gas bocor kan, main sat. Dia pun main, betul gas bocor. Tahu mana gas bocor? Elektrik payah sikit lah, pegang mati terus. Sebab tu saya bagi contoh gas. Elektrik boleh bagi contoh juga. Tapi elektrik tu contoh dia, bolehlah kita nak buat contoh lampu. Lampu tu kita nampak. Tapi contoh gas ni mudah sikit. Kita masuk dalam tak nampak ni. Contoh nampak ni payah sikit. Nak contoh benda yang nampak tapi ada bukti dia. Macam elektrik boleh juga. Kita nak tahu apa bukti elektrik ada. Try pegang wayar merah tu, mati. Payah sikit contoh tu. Boleh juga. Contoh dia macam gas tadi. Gas tu dia tak nampak. Ini contoh kan. Tuan-tuan jangan bayang Tuhan gas pula. Itu contoh tuan-tuan. Tak sama dengan benda yang kita contohkan. Ada manusia dia betul-benui. Kita habaq contoh, dia kata makna Tuhan macam ni lah. La ilaha illallah, tepuk dia kita nak habaq tak reti dah. Itu nama dia betul-benui. Betul-benui. Kita nak cerita contoh, nak bagi nampak benda yang contoh ni sebagai orang panggil apa, nak bagi idea kepada kita, bagi kita reti. Tu ya, setakat tu ya. Dia tak boleh lebih daripada tu. Kan? Kita katalah ni ada orang asing mai jumpa kita. Kan? Dia tanya apa nama? Durian ni dia kata buah durian ni orang kata busuk lah. Busuk macam mana? Dia tak bisa makan durian. Bau busuk. Orang asing, orang bukan Melayu, orang putih lah. Contoh. Kita mau bagi contoh pada dia, busuk tu macam tai, kita kata.
Kan? Dia pun faham, uish, empa boleh makan tai, you know. Itu orang panggil dia tak faham perbandingan. Kan? Dia tak faham perbandingan. Contoh kan. Jadi kita nak bagi contoh yang tepat macam mana. Kalau tak boleh, sebab tak ada bau yang sama dengan rian, tak ada. Kecuali kita bagi satu contoh benda yang orang tak boleh bau. Kalau bau muntah, macam orang tengok bau najis, dia tak boleh bau, dia akan lari. Begitu juga bau durian, kalau orang yang tak biasa makan durian ni, dia akan bau durian, dia lari. Jadi kita nak samakan dari sudut tu. Ada orang percaya betul benda yang empah makan tai tu, yang tu salah. Kita nak contohkan dari sudut orang, sebahagian manusia dia tidak boleh bau benda yang berbau tidak menyenangkan, kan? Jadi nak bagi contoh macam tu lah. Macam mana durian ni bau dia busuk dah, dia lebih kurang macam tai lah, kita kata. Dia faham lah, takkan kita ni makan benda yang berbau seperti najis. Dia pun faham bau dia macam tu, maknanya tak boleh bau. Maksud dia tu. Ataupun kita kata ubat pahit lah, ubat ni terang mana pahit, dia lebih kurang macam ni lah, makan pria atau pria tu lah, pahit, saya tak mau makan ubat ni, cari ubat aman ni. Jadi kalau orang yang tak reti, dia kata ubat ni pahit lah, pahit macam mana, macam pria. Jadi ubat ni pria lah, buat pada pria lah. Yang tu salah faham, tu betui-belui nama dia. Ubat dengan pria tu tak sama. Nak cerita dari sudut nak bagi idea pada kita pahit dia macam mana. Tu jangan salah faham lah. Jadi sama juga contoh di sini. Gas kita tak nampak, tapi apa bukti membuktikan kewujudan gas di dalam dapur kita tu? Buktinya kita bau, kan? Kita bau. Bila kita bau, ni kata gas bocor, terus kita kata gas bocor. Maknanya dia kena ada bukti dan tanda yang boleh dikesan dengan panca indera. Nampak tak? Nampak kena berhenti awal ni. Dia main tentang tauhid dia semua pakat tak nampak mengaji. Berat tu tuan-tuan kalau tak nampak tu. Ilmu tauhid ni dia perlu kepada berfikir. Dia perlu kepada berfikir. Dia tak boleh nak perendah daripada hak dia. Rendah pada hak dia tak sampai maksud. Petinggi lagi pakat lari semua. Apa dia kata tak tahu. Tapi kena hak dia takat tu ya. Baik. Sebagaimana saya bagi contoh tadilah, kan? Kalau kita tengok pada contoh gas yang bocor itu, bukti dia kita dapat kesan bau dia, kan? Sebab tu orang buat gas ni elok dah, kan? Gas tu berbau. Kalau gas yang tidak berbau tiba-tiba bocor, bahaya besar. Mungkin kita menyebabkan keracunan udara, kita boleh mati, kan? Gas yang tak berbau, gas beracun tapi tak berbau, bahaya besar tau, kan? Macam karbon monoksida, kan, yang dilepaskan oleh kenderaan. Baru ni beberapa bulan lepas 3 orang meninggal di Pahang Jaya dekat ni, bukan jauh mana pun, ni sini Shell antara sungai Lebuh Raya tu Samagarah tu, Samagarah, Shell tu meninggal duduk dalam tu. Gas tu, gas karbon monoksida bocor, tak boleh bau. Dia pun tidur masuk, hisap bernafas, udara dalam tu dah beracun, mati, tak boleh bau. Dia tak? Benda tu tak boleh kesan. Cuma nak bagi contoh lah, kan? Jadi sama juga bila Allah Ta'ala ghaib, ya, kita tak boleh nampak. Manusia ni benda tak nampak, dia tak percaya.
Ya. Benar tak, nampak tak percaya. Macam kita masuk dapur ni, kita kata mah gas bocor ni, dia pun masuk dah bau. Tak ada bau, tak ada bocor lah. Kalau bocor bau, terapi tengok dekat kepala gas, tengok tak ada bau. Tak apa, ambil sabun dengan span, bau, tak ada berbuih apa pun. Kan? Jadi boleh ke kita kata gas bocor, bini dia tak percaya, dia kata aku tak percaya sebab tak boleh kesan. Jadi kita nak percaya adanya Allah, kena ada apa? Bukti. Kan? Bukti ni kita nak tolak kepercayaan, nak tolak orang yang tidak mempercayai Tuhan. Kan? Nak tolak orang yang tak percaya Tuhan. Baik. Sebab tu pengarang kitab kita dia mula hak ni dulu. Mula dengan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Bukan kita saja, alam ini, kan? Langit, bumi dan sebagainya. Dia mula untuk membuktikan kewujudan Allah. Kita ini dipanggil alamatul kubra, alamat atau tanda yang paling besar sekali, membuktikan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni manusia, kita manusia ni, tak usah tengok tang langit, bumi apa semua, tengok kita sendiri. Kita sendiri ni, kita manusia, kejadian kita ya membuktikan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi dia kata apa? Sekalian ni yang ada ni dinamakan hamba Allah. Kita semua ni dipanggil hamba Allah. Dari segi martabat kita dipanggil hamba. Kalau kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, kan? Dan bila kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita ini hanya paling tinggi hamba Allah. Dia tak ada tinggi pada tu dah. Mana boleh orang yang dicipta sama dengan yang mencipta? Boleh tak? Tak boleh. Dari segi akalnya, yang dicipta itu dia setara dengan yang mencipta. Tak sama. Dia tak sama sekali. Baiklah. Dan kita dinamakan makhluk, maqdur, maqhur, alam, mungkin, kainat, mawjudat, yang jaizat. Ya. Ini semua nama-nama bagi ciptaan Allah. Macam kita lah, tuan-tuan, kita pun banyak nama juga. Kan? Kita nama Allah, mak ayah kita bagi nama Khalid misalnya, ataupun nama Zaid misalnya. Kan? Panggilan kita tu panggil Zaid. Kemudian bila kita juga orang panggil kita abang. Kita orang anak sulung, kan? Panggil abang. Kemudian pak kita panggil kita anak. Wahai anak. Adik-beradik kita panggil kita abang. Panggil abang tu orang yang sama juga. Kemudian kita ada anak penakan pula, dia panggil pada Pak Long pula pada kita. Kan? Kemudian kita kahwin pula dengan isteri kita anak bongsu, dia panggil kita Pak Su. Duduk rumah tu panggil Pak Lam, duduk rumah ni panggil Pak Su. Orang yang sama aja, panggilan berbeza kerana melihat dari sudut yang berbeza. Sama dengan sini. Panggilan kita ni hamba Allah, kita ni makhluk Allah, kita ni mungkin, kita makdur Allah, ya. Kita ni makdur, makhur bagi Allah, kita ni dipanggil alam ataupun kain atau kainat. Panggil lain-lain dari sudut lain, kita tengok. Ya, macam saya sebutkan tadi lah. Semua ni, ya, dia panggil bersifat dengan baharu. Bersifat dengan baharu. Ya, semua yang ada di alam ini kita semua dengan panggilan-panggilan yang disebutkan tadi, kita ni dipanggil apa? Baharu. Ya. Baharu ni lah satu-satunya jadi bukti
kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Nanti dia akan cerita. Nanti dalam kitab ni dia akan perincikan apa dia baharu. Baharu ni kita kena faham dulu apa benda baharu. Kan? Kita tanya kereta baru tu. Kan? Sekarang dia tak guna baru dah. Kan? Dewan Bahasa ubah baharu. Sama macam bahasa kitab balik. Kan? Ubah semua. Ubah kali dia tahu. Kan? Bahasa Melayu kita ni dia jadi terlalu longgar. Dia selalu ubah. Tak tahu apa saya ubah. Ubah dia banyak sangat. Baiklah, jadi baharu ni bukan baru dah, baharu. Kitab lama dia tak ubah. Dia daripada dulu sampai lah baharu tu dia tak sebut baru. Baharu, apa makna baharu? Dia tanya kereta baharu tu, kan? Apa kita faham bila sebut baharu tu? Tuan-tuan cerita saya dulu, baru kita boleh bagi pengertian betul. Kalau tuan faham baharu cara lain payah. Apa yang dimaksudkan dengan baharu? Baharu lawan dia, baharu ni lawan dia apa? Lama kan? Ni kereta lama, yang ni kereta lama, ni kereta baharu. Ni kereta lama. Ni kereta apa ni? Ni kereta baharu saya. Baru ambil semalam. Kan? Yang ni kereta dah lama dah. Lama dah duduk saya kan? Lepas tu duduk ada lagi. Lah pun duduk ada lagi. Bila ambil kereta baharu ni? Ambil semalam. 2 hari lepas ataupun 3 hari lepas ada lagi kereta ni? Tak ada lagi lah. Kereta ni baru ada kat tangan saya 2 hari, 1 hari malam baru ambil. 3 hari lepas duduk tahu mana? Duduk di kedai kan? Kereta ni baru keluar, model baru tak ada lagi dalam dalam pasaran kan? Baru keluar pasaran lah. Yang model dulu lama. Bila sembang macam tu, tuan-tuan faham apa kata baharu ni? Dia bila sebut kereta baharu tu faham tak mana? Kita faham setakat lawan dia lama lah. Kereta baru, kereta lama. Kan? Baik, kereta lama ni setahun lepas ada tak? Ada lah kat kita. Tahun ni pun ada kat kita lagi. Nama kereta lama. Kereta baru ni dia punya pengeluarannya baru 6 bulan lepas. Kan? Kemudian kita tanya balik, kereta baru ni tahun lepas ada tak? Lagi. Tak ada lagi kerana pengeluaran dia baru 6 bulan. Dia punya pengeluaran yang unit batch yang pertamanya 6 bulan lepas. Kan? Jadi kita tanya sebelum 6 bulan tu, 7 bulan lepas ada lagi kereta baru ni. Pening tu. Pakai kan. Sebelum 7 bulan lepas kereta baru ni ada gitu kan. Jadi apa kesimpulan kita boleh buat tentang baharu tu? Kesimpulan ni apa kita boleh buat tentang baharu ni? Baharu maknanya ada kan, baharu kemudian daripada tiada. Itu bahasa kita lah. Ada, bukan ada kemudian tu, ada setelah tiada. Itu kita faham dengan baharu ni sebelumnya tiada, tak wujud lagi, sekarang ni ada. Kalau kita letak tiada tu mula, kemudian dia berubah kepada ada. Itu makna wujud. Itu makna baharu. Al-wujudu ba'dal adami. Pada ulama mentakrifkan baharu ni al-wujud ba'dal adam. Maknanya ada kereta ni
baru ada sekarang ni. Dan 6 bulan lepas, sebelum 6 bulan tu 7 bulan lepas ada tak? Tiada. Dia baru timbul. Baru timbul. Ya. Baru timbul ataupun baru keluar. Dia keluar daripada tiada kepada ada. Mana? Daripada tiada asalnya kepada ada. Itu namanya baru. Kan? Bila sebut baru, apa benda yang kita boleh faham lagi? Kereta ni buat dalam bulan, dikeluarkan pada bulan lah, bulan apa? 12 bulan 6 tahun lepas. Kan? Bulan 6. Mana kita panggil dia baru. Bila kata bulan 6 tahun ni baru mula keluar, umur dia berapa? 6. Umur kereta tu, produksinya 6 bulan lepas pengeluaran dia baru keluar dengan cok, nombor enjin, nombor body semua ada siap, keluar dengan keran pun. Umur dia berapa bulan? 6 bulan lah. 6 bulan lah kan. Okay. Sebelum tu dia ada tak? Sebelum 6 bulan tu dia ada tak? Dia tak ada. Dia start daripada bulan 6. Apa kesimpulan kita boleh buat? Kesimpulan setiap perkara yang baru ni ada ada apa? Susah ni kalau tak faham step ni, memang susah. Tak faham step ni, tak faham baru, tak akan faham kita tak akan faham adanya Allah Taala tu. Kita tak akan faham keyakinan kita ataupun pembuktian kita kepada adanya Allah kalau tak faham baru ni. Kena stop dekat ni ya. Kalau tuan-tuan tak faham baru, satu etis mai tanya tuan-tuan, silap-silap tuan-tuan jadi etis. Tak faham baru ni ya. Satu etis mai jumpa kita, ke depan esok mai jumpa anak cucu kita, cerita kata, tuan kita pun balik ke rumah, walaupun kita tak percaya dekat dia, kita duduk semayang lagi, tapi dalam hati tu duduk mai dah. Syaitan mai, dia tu tolong ya. Dia tolong syaitan nak pengaruh kita, memudahkan kerja syaitan untuk menghasut kita. Saya ada sahabat dua kali mai jumpa, dia mengaji, orang mengaji lama kan. Dia mai tanya, dia kata ada gangguan di dalam hati dia kan, ada tashkik dalam hati dia, gangguan. Bila dia duduk saja tu, dia fikir tak sampai kepada kemampuan dia kot, tak tahulah kan. Tapi dia mai keraguan dalam hati kan, mai keraguan begini. Dia dah mengaji dah, faham dah. Dia mai keraguan. Dia cerita lah masalah dia begini. Saya kata okey, kena buat begini. Dalam masalah ni kena buat begini untuk selesaikan, kerana ini gangguan akidah. Gangguan berkaitan akidah, bukan gangguan berkaitan makhluk halus pasal itu dah. Berkaitan akidah. Dia akan musnahkan kita. Nampak lah. Kadang-kadang benda tu mai kita balik, kita tak percaya dia kata apa, tapi balik dia akan tiupkan perasaan was-was dalam hati kita. Dan benda tu tak akan selesai. Dia akan mai, kita berasa keyakinan tak ada. Kalau kita biarkan sampai kita nak mati esok ni, di waktu itulah syaitan akan menghasut kita dengan lebih kuat supaya kita kufur dengan Allah ketika akhir hayat kita. Wal'iyazubillah. Bahaya besar tuan. Jadi kena faham apa dia baru. Kita berhenti dekat ni lah, sebab tak lepas lagi kan. Kita berhenti. Kalau tak faham dekat baru tu habis. Yang itulah dia panggil apa, dia punya line dia ya, dia punya asas dia untuk kita jadikan sebagai bukti kepada keesaan Allah ya.
Baik. Jadi kita berhenti di sini, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada kuliah kita yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.